Tahulah. Ya, tadi dapat MVP, so why not? Jadi untuk Team Lunatics nampak gayanya. Tadi draft yang telah dilengkapkan oleh kedua-dua pasukan, ada kelebihan, ada kekurangan di dalam draft masing-masing, tetapi langkah ataupun kemenangan itu yang dicari oleh kedua-dua pasukan. Adakah mampu pasukan Lunatics mengheret Suhas Esports ke perlawanan yang ketiga, ataupun Suhas Esports akan sapu rata kesemuanya tiga mata daripada tangan pasukan Lunatics? Tanpa melengahkan waktu dan masa lagi, ayo kita buka pintu Land of Dawn, masuk untuk menyaksikan perlawanan kedua di antara pasukan Lunatics menentang Suhas Esports. Adakah Suhas Esports akan berjaya mendapatkan kemenangan mereka yang pertama? Itu yang tak sabar saya nak saksikan. Tetapi tim Lunatic pastinya takkan membenarkan pasukan Suhas Esports mendapatkan kemenangan yang agak mudah. Pasukan Lunatic telah pun memulakan game dengan lebih agresif lagi, terutamanya apabila ada gabungan Lilia dan juga Matilda di bahagian tengah. Cukup damage untuk clearkan wave dengan begitu pantas dan juga melakukan poking terhadap pasukan Suhas Esports. Lihat bagaimana mereka menghalau Minzal dengan begitu mudah. Ya, tetapi kalau kita perhatikan belum ada lagi gangguan diberikan kepada Razin. Sebenarnya itu menjadi fokus yang utama, tetapi Jenny yang dalam masalah sekarang sebab dia tak mampu untuk bersihkan minion dalam keadaan yang pantas dan cepat. Ini membuatkan rotasi pada pasukan Lunatics lebih pantas berbanding dengan Suhas Esports pada waktu ini. Ya, gabungan Matilda dengan Lilia sememangnya menjengkelkan. Level 2 sahaja dah boleh melakukan harassment. Lihat Minzal dalam bahaya. Dalam bahaya sebenarnya, dia tak ada Guardians Bulwark dan Min cuba menekan di bahagian yang berlainan. Lihat Minzal, dia terkepung dekat situ bersama dengan Abu Mon. Adakah dia akan selamat daripada kawasan yang cukup berbahaya kali ini? Zef masuk dan di stun di dalam taran. Paslah diberikan kepada Abu Mon. Outplay yang cukup cemerlang untuk Suhas Esports. Kita tahu pasukan Lunatic perlu bermain agresif, tetapi janganlah begitu agresif hingga membenarkan Suhas Esports mendapatkan kill yang percuma. Goldilocks, dia akan diberikan damage yang cukup banyak walaupun ada sending dan walaupun ada healing tadi, tetapi tak mampu. Apa yang kita bincangkan tadi, dua orang dekat ESP lane. Ya, berjaya untuk memberikan counter terhadap Goldilocks. Saya rasa itu jawapan yang mudah. Di mana walaupun beliau berjaya untuk mendapatkan hero keselesaan beliau, tetapi apabila berhadapan ada dua orang, bukanlah tugas yang mudah. Dan itu seperti jawapan yang telah pun diberikan oleh pasukan Suhas Esports buat ketika ini. Wow. Pantas sekali Jenny dikorbankan. Dan bantuan daripada Zef dan juga Imal, tetapi total didapatkan oleh Razin. Walaupun dengan satu pengorbanan, tetapi dibayar dengan pengambilan total yang cukup pekat, berlemak sekali. Apa anda pendapat Kakak? Baik, pendapat saya game kedua ini lebih rancak lagi. Kedua-dua pasukan lebih yakin untuk bergerak dengan lebih agresif. Nampaknya Suhas Esports telah pun berjaya mendapatkan momentum daripada game yang pertama. Manakala untuk pasukan Lunatic, mereka yang telah bangkit untuk memberikan saingan terhadap pasukan Suhas Esports. Tetapi kalau kita melihat buat ketika ini, pada minit yang lebih minit ketiga, perbezaan yang tak begitu jauh di antara kedua-dua tim. Ianya bergantung siapakah yang akan memenangi team fight yang seterusnya. Bercakap tentang team fight, nampaknya mungkin akan terjadi di bahagian tengah. Yosef ditimbang ke atas dengan enhance chain, tetapi jadi tindakan susulan yang diberikan untuk pasukan Suhas Esports. Mereka lag dulu, tidak mahu untuk berikan aggression yang terlampau ke atas atau terlampau ke hadapan. Tidak ingin untuk membenarkan, tetapi sebelum itu Goldilocks, dia dihalau keluar oleh Esmeralda. Satu perkara yang cukup mengejutkan, tapi terlebih dahulu di bahagian bawah Flynn mungkin akan pergi ke hadapan, tetapi Abu Mon mendapatkan tarik plating. Nomor 16 terkena kepada Popol dan Kupa. Sekali gol diguna pakai kepada Jenny, tetapi Aimal dalam keadaan bahaya. Adakah dia akan disedari? Razin fokus kepada Flynn, tetapi tidak kepada Aimal. Tetapi Aimal menjadi bangsa seterusnya. Min tidak terkena, dia akan dikorbankan ataupun tidak. Ada dia Alpha Bomb ketika ini. Minzal digigit dan dia terpaksa melarikan diri. Aimal sangat cantik dengan tumbukan senak perut untuk mendapatkan kill. Razin dalam keadaan yang bahaya. Sekali lagi double kill dalam keadaan nyawa 1 HP saja. Berjaya menjatuhkan dua orang pemain pasukan Suhas Esports. Pakito dengan nyawa yang rendah jangan dianggap tidak berbisa. Berjaya untuk mendapatkan 2 kill. Sepatutnya mereka memberikan tanda hormat. Kemampuan Pakito untuk keluarkan damage. Abu Mon nyawa yang agak rendah. Abu Mon pula yang menjadi mangsa seterusnya pasukan Lunatic sedikit demi sedikit
mengatasi kill bilangan daripada pasukan Suhas Esports. Okeylah Imal, semalam dia terkena dengan Toda, tapi kali ni dia pula kena kau orang. Ya, dia pula yang kenakan orang. Tetapi ini lebih kepada decision making Suhas Esports yang teragak-agak sebentar tadi. Sama ada adakah ingin mendapatkan kill ataupun melepaskan saja, dan sebaliknya ianya merugikan pasukan mereka. Dan sekarang ni tim Lunatic terus sahaja berjaya untuk mendapatkan turtle pertama bagi mereka, dan ini akan membenarkan mereka mendahului daripada segi gol. Walaupun tidak begitu banyak, hanyalah 300 gol saja, ianya masih lagi kelibat. Emal sekarang ini menjadi fokus Suhas Esports. Tapi knockout strike telah digunakan pakai kepada Rajin dengan bantuan daripada seorang Flynn. Adakah dia akan dikorbankan? Tetapi Enhanced Sword telah digunakan pakai untuk melarikan diri daripada keadaan yang cukup berbahaya sebentar tadi. Dan sekarang ni rotasi tim Lunatic pergi kepada bahagian tengah. Minzal masih lagi bersembunyi dekat sini, telah pun disedari, dan nampaknya Suhas Esports tak akan terlalu memaksa untuk memulakan apa-apa team fight dan hanya memberikan fokus kepada Abumon mendapatkan farm secepat yang mungkin, kerana mereka juga kena ingat Suhas Esports mereka mempunyai insurans pada pasal late game dengan adanya Lunox, dengan adanya Cloud, jadi mereka hanya perlu bermain secara bersabar sahaja. Tim Lunatic yang perlu bekerja-kerja dengan masa. Ya, kejar dengan masa sebenarnya, tak boleh untuk biarkan pasukan Suhas Esports mendapatkan power spike yang dimiliki. Tetapi lihat di bahagian tengah penekanan yang berlaku, tetapi pasukan Lunatics mereka bijak untuk mengalihkan fokus mereka di bahagian bawah. Mereka berjaya ataupun tidak rotasinya. Minzal berada di bahagian front line untuk pasukan Suhas Esports. Masih lagi belum ada engagement yang berlaku setakat ini. Ya, kedudukan boleh dikatakan bermain perlahan lebih lagi kepada pasukan Suhas Esports. Tim Lunatic sebenarnya cuba untuk memaksa team fight dilakukan ataupun pick off dilakukan kepada pasukan Suhas Esports, tetapi disebabkan Suhas Esports berdisiplin dekat sini, tak mengambil umpan yang diberikan oleh pasukan Lunatic, sedikit sukar untuk mereka melakukan perkara tersebut. Emal ingin mencari Arash. Cari Arash, satu knockout ataupun jab yang tidak terkena kedua-duanya kepada ahli pasukan Suhas Esports. Masih lagi sustain, kekal lagi bernyawa di bahagian ESP lane. Goldilocks, itu dia kita dapat perhatikan. Tornado yang cukup menyakitkan. 16 Zef berjaya mendapatkan kill. Min akan dijatuhkan. Pertempuran berlangsung duet di bahagian belakang Abumon mencari Emal. Adakah Emal akan terselamat? Tetapi dua orang tengah mencari. Ada Desil untuk bertahankan diri, diberikan oleh Martinez sebentar tadi, tetapi Emal kali ini tiada lagi outplay untuk dia. Shutdown akan diberikan, dikurniakan kepada Abumon. 4 kill diberikan kepada pasukan Suhas Esports. Boleh mengejutkan dengan sekelip mata sahaja. 1000 gol telah pun dimiliki oleh pasukan Suhas Esports, meninggalkan pasukan Lunatic. Terus sahaja mereka memulakan turtle, terus sahaja mereka menyertakan satu turret oleh pasukan Lunatic di bahagian atas. Dan ini yang kita bincangkan, di mana Suhas Esports hanya perlu bersabar sahaja. Mereka mencapai power spike, mereka yang boleh memenangi game ini. Ya, mereka perlu untuk bertahan, dan kali ini mereka mendapatkan satu kelebihan Goldilocks, dan dia telah menggunakan Raging Sandstorm. Itu satu perkara yang sangat-sangat baik sekali untuk Suhas Esports. Tiada lagi escape mechanism untuk beliau dan terus dikorbankan daripada di bahagian bawah. Namun begitu, Goldilocks masih lagi berjaya untuk melakukan clearing wave, masih lagi berjaya untuk memperlahankan farm, tetapi Blazing Duet yang sangat memeretkan. Terkena pada 16 pula. Dan mana dah larikan diri Flynn akan dikorbankan terlebih dahulu. Min pula menjadi mangsa seterusnya. Tidak, sebenarnya Zef yang akan dikorbankan. 9 berbalas dengan 5 Suhas Esports. Mereka bermain dengan cukup baik sekali sebagai satu pasukan. Ya, mereka seperti telah pun menjumpai rentak bagaimana mereka ingin melakukan team fight dekat sini, di mana pasukan Lunatic masih lagi belum mempunyai jawapan. Dan sekarang ini Goldilocks cuba melakukan pertahanan. Pertahanan yang telah dilakukan knockout strike tidak terkena Goldilocks. Dia hanya menyerahkan diri saja. Ada 4 orang di dalam kawasan turret tersebut. Raging Sandstorm yang tidak membawa manfaat kepada pasukan Lunatics, dan akhirnya turret di bahagian tengah sekali lagi diambil oleh Suhas Esports. Satu persatu objektif dimiliki oleh pasukan Suhas Esports. Semakin lama, semakin jauh pasukan Lunatic ditinggalkan. Pasukan Lunatic mungkin perlu menukar sedikit strategi mereka, bagaimana mereka ingin melakukan team fight dekat sini. Terutamanya mungkin fokus perlu diberikan kepada Minzal. Tetapi kalau kita melihat daripada segi goal ranking, Abumon di tangga yang teratas dengan 7,200 gol. 7,200 gol adalah satu jumlah yang sangat banyak. Tambahan pula 3 carta teratas gol ranking dimiliki oleh pasukan Suhas Esports dalam keadaan yang cukup bahaya, sebab masuk ke late game bukan sahaja Suhas Esports dapat power spike yang diperlukan, tetapi kalau kita lihat daripada sudut komposisi draft pasukan Lunatics
tiada yang dapat menahan damage dengan begitu banyak. Dengan walaupun Goldilocks ada quicksand guard untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi emblem yang dipakai bukan emblem tank dan item yang dipakai bukan item yang mendadah damage dengan begitu banyak. Tambahan pula dengan pasukan Suhas Esports, damage yang kita tahu daripada Cloud, daripada Jenny cukup memeritkan. Dan tak dilupakan Minzal yang berkali-kali mengenakan Nominum Blast dengan begitu cantik melakukan setup. Nampaknya Lord telah pun menjadi miliki. Nominum Blast digunakan. Oh, terkena tidak sebenarnya Arash yang ada berada di situ, tetapi pasukan Lunatics terpaksa menyerahkan Lord kepada pasukan Suhas Esports. Dan kali ini pertahanannya yang perlu dilakukan oleh pasukan Suhas ataupun pasukan Lunatics perlu lebih berjaya. Manakala untuk pasukan Suhas Esports, walaupun mereka mempunyai Lord yang pertama ini, sebenarnya mereka hanya perlu bersabar dan tak perlu terlalu memaksa untuk menjatuhkan inhibitor milik pasukan Lunatic. Cukup sekadar melenyapkan menara di kawasan luar pasukan Lunatic sahaja, di mana ini sekali lagi akan memberikan mereka masa dan juga ruang untuk mengawal kawalan map sepenuhnya buat ketika waktu. Ya, buat seketika waktu. Tetapi seketika waktu itu Lord akan sampai. Lihat Goldilocks sangat cemerlang menjatuhkan Arash, tetapi masih lagi belum berakhir. Hanya satu bacakan untuk menghabiskan skill. Flynn mencari bangsa seterusnya ataupun tidak, tetapi dengan pelarian pasukan Lunatics tak mampu menahan turret di bahagian tengah. Terus didapatkan oleh pasukan Suhas Esports. Lord masih lagi teguh berdiri. Nominum Blast terkena pada kupas sahaja, tetapi memberikan ruang dan peluang yang besar untuk mendapatkan turret di bahagian atas. Terus diratakan sekeliling kepada Abumon. Adakah dia akan mencari membawa rakan pasukannya? Tidak. Zem yang cuba mendapatkan misal. Ia juga akan dikorbankan dengan bukan 3 orang pasukan Suhas Esports serata itu. Apa yang penting, kerjasama berjaya menyelamatkan akan-akan dengan mengelakkan kesemua Soul Bloom dikenakan kepada satu target sahaja sebentar tadi. Dan Suhas Esports, seperti yang kita katakan, berjaya untuk menjatuhkan satu inhibitor milik pasukan Lunatic. Sudah mencukupi sebenarnya untuk ketika ini, kerana baru saja mencapai minit yang ke-11 di mana Jenny masih lagi belum mencapai power spike sepenuhnya. Begitu juga kepada Abumon. Abumon yang kali ini telah mendapatkan item yang diperlukan sebenarnya dengan menggunakan emblem Avarice, dan dia telah maksimalkan penggunaan emblem tersebut. Minzal masuk dalam semak cuba untuk mencari seseorang mangsa untuk mendapatkan setup, sebab Jenny dan Razin tengah menunggu di dalam bush yang di belakang beliau. Hanya satu setup yang berjaya saja untuk dilakukan. Goldilocks ditimbang menggunakan enhanced chain sebentar tadi, tetapi Min yang akan disetupkan terlebih dahulu. Adakah follow up akan dibuat? Tetapi sebenarnya hanya untuk menghalau keluar pasukan Lunatics daripada mengambil ataupun menguasai kawasan Lord yang akan muncul daripada 30 saat kali ini. Ya, seperti perbincangan, tak ada sebab sebenarnya untuk Suhas Esports terlalu memaksa kepada team fight. Mereka hanya perlu menantikan Lord yang seterusnya. Mereka ada Lunox dengan Darkening, Chaos Assault. Sekelip mata sahaja Lord boleh didapatkan, di mana sikit sukar tim Lunatic untuk memberikan saingan terhadap Lord tersebut. Tetapi mengejutkan dekat sini, Flynn yang menggunakan Lilia mempunyai damage tertinggi kerana sering kali mengeluarkan poking damage di bahagian hadapan. Ya, mungkin sebabkan setiap pertempuran adanya magic shockwave yang telah dibuka dan memberikan damage kepada kelima pasukan Suhas Esports. Dan mungkin sebabkan itulah damage-nya begitu tinggi sekali daripada sudut ranking. Tetapi kita tak boleh lupa, 3 lagi di bawah Flynn adalah pasukan Suhas Esports. Dan kali ini lihat Minzal, satu pengawalan map yang cukup baik, memberikan ruang kepada pasukan Suhas Esports mendapatkan Lord dengan mudah. Ya, Lord yang mudah. Tetapi sekarang ini untuk pasukan Lunatic bukanlah perkara yang mudah kepada mereka untuk melakukan pertahanan yang seterusnya. Kali ini mereka perlu memastikan mereka memenangi kill juga apabila berjaya melakukan pertahanan, supaya mereka berjaya untuk mula melakukan serangan balas terhadap pasukan Suhas Esports. Jika situasi ini berterusan, tim Lunatic sedikit sukar nak melakukan comeback. Ya, sedikit payah sebenarnya untuk mereka melakukan comeback sekiranya tiada lagi turret di dalam kawasan perumahan mereka. Tetapi perlu diingatkan, Lord ini adalah Lord yang enhanced dan luminous sangat-sangat keras. Tapi sebelum itu enhanced change dia buka. Goldilocks berada di bahagian hadapan, menadah sekali betul damage. Dia tidak mampu untuk menadah lagi. Akan dikorbankan. Minzal akan dikorbankan juga. Begitu juga dengan Flynn. Unstoppable untuk Razin. Satu telah kejudan, tetapi 2 untuk pasukan Lunatic. Maukah diberikan turret kristal? Kemenangan bersih kepada pasukan Suhas Esports.